Salam sejahtera, anda bersama saya Nina Rozman dalam Pantau Belanjawan. Seperti biasa jam 11 ini kami akan berikan tumpuan kepada pelbagai sudut pandangan, idea serta cadangan daripada ahli panel jemputan yang akan kupas lebih mendalam merangkumi pengurusan dan pembelanjaan kerajaan yang telah dilakukan dan akan dilaksanakan, merangkumi pelbagai aspek yang akan kami beri tumpuan dalam episod kali ini dah bercakap mengenai bagaimana untuk kita memperkasakan peranan wanita dalam sektor pekerjaan. Kalau kita tahu dalam pemengkasaan ekonomi Madani ada memberi tumpuan kepada kesaksamaan peluang merangkumi jantina yang menjadi tumpuan untuk menggalakkan boleh cakap wanita ibu untuk kembali bekerja, termasuk dengan menyediakan perkhidmatan penjagaan anak yang kita boleh cakap efisien. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kadar penyertaan tenaga buruh wanita bagi mewujudkan kesaksamaan dan kesinambungan dalam pasaran tenaga kerja. Sudah tentu kita akan bawakan tetamu kita yang sudah bersedia dalam talian adalah Dr. Zairini Azmi, merupakan pensyarah kanan Pusat Pendidikan Wanita dan Gender Kanita USM. Saya nak ucapkan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami, Dr. Zairini. Apa khabar? Apa sihat. Terima kasih kembali, Nina. Baik, Dr. Zairini, kita tahu apabila inisiatif ataupun tumpuan diberi terhadap perkara ini, kita nak lihat dulu apa problem statement dia. Untuk kita lihat apakah jurang penyertaan tenaga buruh antara lelaki dan wanita dalam konteks Malaysia ketika ini. Bagaimana? Okey, baik. Terima kasih, Nina. Kita bercakap tentang penglibatan wanita dalam ekonomi. Jadi kita rujuk balik, adakah pelibatan wanita dalam ekonomi, dalam sektor pekerjaan ini saksama atau dilibat sepenuhnya seperti mana golongan lelaki. Dan untuk indikatornya adalah kita melihat kepada Global Gender Gap Index, Gender Global Gap Index yang mengukur sejauh mana pemekasaan wanita dalam ekonomi. Dan kita lihat setelah diperkenalkan wanita Malaysia, isunya adalah terdapat kesenjangan gender, gender dalam konteks penglibatan ekonomi wanita dan juga tentang pemekasaan politik golongan wanita. So tidak seperti dalam bidang kesihatan dan juga pendidikan, kita hampir mencapai kesaksamaan antara lelaki dan wanita. Itu adalah indikatornya. Indikator yang menunjukkan bahawa kenyataannya bahawa penglibatan wanita dalam sektor ekonomi adalah tidak sama sebagaimana pelibatan golongan lelaki dalam sektor ekonomi. Dan percentage ataupun peratus wanita dalam sektor ekonomi ataupun pelibatan wanita dalam bidang pekerjaan ni sentiasa berada di antara 50 hingga 55.5% lah. Saya rasa yang terbaru 55.5%. Tapi pada tahun 2020 kita pernah mendapat hanya 47.7% saja wanita yang berada dalam sektor pekerjaan. Itu mengambil kira keadaan PKP dan semuanya lah. Ada satu masa ini sangatlah tidak sangat membimbangkan. Kenapa? Sebab bilangan wanita yang berada dalam sektor pendidikan, terutama peringkat sekolah menengah, tingkat pendidikan rendah dan pendidikan tinggi, lebih ramai wanita. Tetapi bila kita lekok kepada bilangan dalam sektor pekerjaan, tidak mencerminkan peratusan wanita, 67% wanita dalam sektor pendidikan. So di mana wanita ini berada? Apa kekangan mereka? Apakah yang menyebabkan mereka, satu, tidak terlibat secara aktif dalam sektor pekerjaan. Dua, sekiranya mereka telah terlibat, kenapa mereka keluar daripada sektor pekerjaan? Sebab kalau kita dah tengok di negara-negara lain, kita punya dalam ASEAN sendiri, kita ni terkebelakang, Malaysia ni terkebelakang berbanding dengan Indonesia dan Singapura dan sebagainya. So sangat-sangat merunsingkan keadaan ini. Baik, Doktor, adakah ini disebabkan negara punya pasal polisi atau undang-undang yang berkaitan dengan pekerjaan ini? Bagaimana, Doktor? Dia macam ni, kita semualah kan, akademik, aktivis, ahli politik dan yang sangat menyambut baik sebarang usaha untuk membantu golongan wanita. Okay? Kita tahu Malaysia ni sangat ramai orang bijak pandai, banyak polisi, program-program aktiviti yang direka dibentuk untuk memastikan wanita masuk ke dalam sektor pekerjaan. Dipackage dengan pelbagai cara lah untuk menaik taraf, mengiktiraf sumbangan wanita dalam sektor pekerjaan. Dan kita alukan. Tapi kita perlu balik kepada perkara asas. Apakah yang menyebabkan perkara ini berlaku?
kenapa wanita ini tercicir atau kenapa wanita uh, mengasingkan diri, keluar macam saya kata tadi, keluar daripada sektor pekerjaan. Kita balik kepada peranan wanita itu dalam masyarakat kita. Okey, sebab kita bila bercakap tentang wanita dan pekerjaan ini, kita tak boleh lari tentang peranan wanita dalam sektor dalam ruang private, ruang keluarga dan juga ruang publik. Dan kerana wanita itu sering terbeban dengan pelbagai peranan yang perlu dimainkan, saya rasa PKP hari itu telah menunjukkan orang kata highlight lagi masalah yang dihadapi oleh wanita, peranan yang perlu dimainkan oleh mereka, kena bekerja dengan rumah, kena jaga anak, kena jaga keluarga, dan peranan ini tidak berubah. So bila wanita masuk kepada sektor pekerjaan, mereka masih memikirkan, masih membawa bebanan peranan itu, dua peranan ke triple peranan ke yang perlu dimainkan oleh mereka dalam sektor pekerjaan. So ini mereka tidak boleh bekerja dengan sejahtera lah. Selalu terfikir siapa nak jaga anak ni? Siapa yang nak jaga orang tua? Sebab bebanan penjagaan itu sentiasa jatuh ke atas wanita berbanding dengan lelaki. Okay? Sebab kita punya tanggapan masyarakat kita, bentuk budaya masyarakat kita yang keluar bekerja adalah lelaki, yang tinggal di rumah itu wanita. So kalau wanita nak masuk dalam ruang pekerjaan, boleh. Tapi perlu bawa peranan itu bersama. Dan ini adalah satu kekangan, satu cabaran untuk wanita yang bekerja. Dia ideal benda tu kalau kita ada sistem sokongan yang menyokong wanita bekerja. Kita tinggal bersama dengan ibu bapa ataupun kita mampu untuk mengupah orang kata domestic helper, pembantu rumah untuk menjaga keluarga kita. Tapi bagi golongan sebahagian besar wanita, ibu tunggal, wanita tunggal, maksudnya wanita tidak berkahwin tapi dia menjaga keluarga, ini adalah satu bebanan untuk mereka yang boleh orang kata menyekat kemajuan kerjaya mereka dalam sektor pekerjaan. Betul tu doktor. Peranan wanita sekarang bukan hanya di dapur memasak menjaga keluarga, tapi mereka juga berhak untuk mendapat tempat di medan dunia perniagaan. Sudah tentu antara tumpuan ekonomi bandar adalah untuk memberi kesesamaan jantina terhadap wanita, penyertaan wanita dalam sektor pekerjaan terutamanya. Jadi doktor mungkin bantu kami faham bagaimana ekonomi madani ini dapat beri penekanan kepada kesesamaan peluang bagi wanita untuk bekerja dan banyakkan lagi penyertaan mereka dalam tenaga buruh. Mungkin doktor boleh bantu kami faham tentang strategi ekonomi madani yang menyokong inklusiviti gender dalam sektor tenaga kerja, dan mungkin kita boleh lihat antara cara-cara untuk mengatasi ataupun potensi cara-cara untuk mengatasi jurang peluang pekerjaan di antara wanita dan lelaki melalui pemakasaan ekonomi madani ini, doktor. Okey. Kita merujuk kepada ekonomi madani So balik kepada apa yang dimasukkan oleh madani atau madani yang dibawa oleh Perdana Menteri ke-10 kita, ada 6 teras madani. Dan saya rasa teras itu ihsan, kemampanan, kesejahteraan, hormat, integriti, apa lagi satu? Pula. Satu lagi. Itu semua adalah sangat mirip dengan elemen yang dibawa dalam konteks kesaksamaan gender. Okey, cuma isunya bagaimana ia diterjemahkan lah, bagaimana pelaksanaan dia, apa kaedah yang digunakan. So dalam konteks ini, bila kita meneliti ucapan Perdana Menteri ke-10 tentang ekonomi madani, kita menampak bahasa-bahasa yang digunakan lah, kita rasa agak mesra gender ataupun macam saya kata tadi, kita sangat menyambut baik sebarang usaha oleh kerajaan, tak kira kerajaan sekarang ataupun kerajaan yang lama, dalam usaha menaik taraf dan juga mengiktiraf sumbangan wanita atau membantu memperkasa wanita dalam ekonomi. Cuma dalam konteks ni, saya suka bila Perdana Menteri ke-10 menyebut tentang kesaksamaan peluang. Kita nak teroka, bila kita bercakap kesamaan peluang ni, peluang tu kita kena telah juga. Peluang kita kena akui bahawa tak sama antara lelaki dan wanita. Kita boleh bercakap, kita nak bagi semua peluang. Semua orang berpeluang. Tetapi prosesnya untuk mencapai kesaksamaan peluang itu adalah panjang dan kita berdepan dengan bebanan sosial budaya yang menyekat peluang yang sama ke atas wanita. Okey, garis permulaan, rintangan yang dihadapi oleh golongan wanita yang pelbagai, bukan satu kelompok je wanita ni, dia pelbagai macam saya sebut tadi. Untuk mendapat kesaksamaan peluang itu tidak sama dengan kelompok lain. Okey, so ini kita kena acknowledge lah, kita kena akui, kita kena berdepan dengan isu asas ini, kesesamaan peluang tu. Contohnya dalam rekrutmen dalam rekrutmen bila kita nak apa orang kata nak
mengambil seseorang itu bekerja. Kalau pergi temu bual, kalau untuk calon wanita, soalan-soalan macam boleh ke kalau kita pindahkan awak untuk bekerja luar kawasan? Kalau awak kahwin nanti macam mana? Nanti kalau awak nak mengandung nanti kena ambil cuti bersalin pula. Macam mana prestasi kerja? Tapi soalan itu tidak ditanya kepada lelaki. Kan? Ini sendiri adalah satu bentuk halangan yang tidak nampak ataupun gelas silin yang kata lain lah. Kadang-kadang kita bincang gelas silin dalam konteks yang lebih tinggi bila wanita hendak menduduki kedudukan membuat keputusan. Tetapi tidak dalam konteks ini di mana adanya invisible barriers untuk wanita untuk masuk. Tapi kita kena sebut juga ada banyak peruntukan dan perancangan yang dibawa oleh ekonomi madani yang kita lihat bagus, perlu disokong untuk kesejahteraan wanita dan untuk menggalakkan wanita dalam sektor pekerjaan. Contohnya kalau saya boleh sebut contoh, Perdana Menteri ada menyebut tentang peruntukan sebanyak 400 juta 400 juta pinjaman mikro termasuklah pinjaman mikro ini untuk aktiviti program di bawah tekun, di bawah MARA dan sebagainya. So selalunya kalau peruntukan sebegini adalah untuk wanita-wanita yang berminat dalam bidang keusahawanan dan peruntukan ini dibuat untuk pembiayaan latihan, untuk program modal untuk memulakan bisnes mereka dan selalunya disasarkan kepada belia dan wanita. Tapi hakikatnya kalau program-program ini kita tahu bilangan wanita yang membuat pinjaman contohnya dan terlibat dengan program ini adalah ramai. Banyak kajian menunjukkan sedemikian. Cuma bila wanita yang buat pinjaman yang beri kata putus bagaimana wang itu perlu digunakan adalah suami. Ataupun kadang-kadang dia buat pinjaman tapi sebab suami nak guna. So ini yang kita kena ada satu mekanisme bagaimana untuk memantau golongan wanita ataupun golongan belia atau kelompok yang lain yang membuat pinjaman ni. Adakah sampai sebenarnya bantuan ataupun biayaan yang diberikan kepada wanita ataupun penggunaannya bagaimana. Kita tak boleh nak menganggap bahawa kita dah sediakan peruntukan. So wanita perlu ambil peluang ini dan cuba mengubah nasib. Itu sangat pendekatan yang sangat simplistik. Sebab kita tidak mengambil kira pengalaman hidup wanita yang berbeza. Wanita ni dia banyak step yang dia nak kena ambil ni untuk diperkasakan. Dia bukan macam mudah you bagi peruntukan kita ambil, kita buat sesuatu. Dia kena go through nak keluar rumah tu macam mana keluarga dia bagi ke tak bagi. Mana nak buat pinjaman tu. Jangan terperanjat kalau kita pernah adakan satu kajian wanita ni nak buka akaun bank pun tak tahu. Tak ada akaun bank pun. Macam mana dia nak berdikari. So kita kena ambil kira perkara itu. Kita tak boleh pukul rata semua wanita telah diberi peluang. So sebab mereka tak ambil peluang tu, itu bukan lagi silap kita. Kerajaan perlu bersama-sama membantu, menyediakan setiap langkah tu perlu ada monitoring daripada pihak kerajaan. Saya suka juga bahasa yang digunakan oleh Perdana Menteri mengatakan untuk menangani isu isu kerja-kerja penjagaan pekerjaan yang tanpa gaji ni kan, adanya berlaku diskriminasi jantina dan juga dasar sokongan keluarga ni, dia kata nak fokus kepada care ekonomi. Ini sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting untuk menggalakkan wanita bekerja, untuk menggalakkan wanita kekal bekerja, untuk menggalakkan wanita masuk balik dalam sektor pekerjaan. Care ekonomi sebab apa? Sebab apa? Baik. Sebab care ekonomi ni laju sangat ke? Doktor, boleh doktor. Kalau jangan ke mana-mana, saya nak sambung balik soalan ni. Kita akan berhenti rehat sekejap je. Kita kembali selepas ini, doktor. Okey. Bertemu kembali dalam Pantau Belanjawan dan kita masih meneruskan perbincangan kita untuk lihat bagaimana untuk kita memperkasakan peranan wanita dalam sektor pekerjaan. Dan kita masih bersama tetamu kita yang berada dalam talian, Dr. Zairini Azmi, Pensyarah Kanan Pusat Penyelidikan Wanita dan Gender Kanita USM. Saya nak ucapkan terima kasih doktor kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Sebenarnya sebelum berhenti rehat tadi, doktor belum habis tapi saya akan berikan peluang untuk doktor teruskan. Tadi sebelum kita berhenti rehat, doktor ada kongsikan bahawa pentingnya untuk kita teliti dan nilai balik accessibility program sokong
sokongan yang sedia ada bagi wanita yang ingin kembali bekerja, dan perlunya kita pelajari tahap kesedaran dan pengetahuan masyarakat mengenai bantuan dan sokongan ini, dan mungkin kemukakan cadangan cara meningkatkan kesedaran dan pencapaian program. Dan saya nak tambah lagi satu, antara perkara yang doktor sebutkan tadi, di mana kita memberi tumpuan kepada pekerja ataupun wanita yang mahu kembali kepada dalam sektor pekerjaan. Tapi kita harus teliti dalam dua aspek ini, doktor. Kerana kita tahu, contohnya sekiranya wanita itu sudah lama tidak berada dalam alam pekerjaan dalam pelbagai sektor, sekiranya ia menjadi ibu dalam masa 10 tahun, dan selepas 10 tahun tu beliau mahu kembali untuk bekerja. Namun kita tahu industri dalam masa 10 tahun dah berubah. Mungkin skill yang beliau ada, individu wanita itu ada, mungkin sudah berubah. Dan kita harus lihat kepada proses skilling, upskilling, itu adalah antara situasi pertama. Situasi kedua pula, mahu kembali bekerja tapi mungkin mereka tidak mahu kerja sama seperti bentuk pekerjaan yang mereka lakukan 10 tahun dulu, dan mereka mahu berkecimpung dalam mungkin industri bidang baru seperti perniagaan ke. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan bagaimana kumpulan wanita yang kita boleh cakap berhasrat untuk kembali bekerja dalam sektor ini. Apa bentuk, kita dah tahu ini adalah isu, kita nak fokus pelaksanaan seperti yang doktor cakap. Jadi apa cara untuk kita kaji balik mekanisme penjelarasan antara keperluan industri dan bakat wanita yang ingin kembali bekerja terhadap sektor sama atau sektor berlainan, dan bagaimana kita dapat menilai program sokongan untuk mudahkan juga transition wanita dari sektor lama ke sektor baru, dan kenal pasti elemen-elemen yang perlu diperbaiki. Bagaimana, doktor? Okey, baik. Terima kasih, Nina. Saya rasa macam ni, dia ada beberapa isu di situ. Kita kita membuat kesimpulan bahawa wanita bila masuk bekerja, dia punya kemahiran itu agak ketinggalan lah, terutama selepas 10 tahun meninggalkan bidang pekerjaan, ataupun bila dah telah ingin kembali, mereka tidak mahu melakukan bidang pekerjaan sama. Mereka hendak berubah. Tapi kita kena faham juga, kena ambil kira juga golongan wanita yang ingin kembali kepada dalam sektor pekerjaan, tetapi saya nak bercakap yang konteks yang ketiga ni, tetapi menantikan inisiatif yang boleh diberi oleh majikan, oleh kerajaan untuk orang kata memberi mereka motivasi, galakkan untuk mereka kembali dalam ruang pekerjaan. So ini mungkin juga adalah satu cara untuk menarik sebahagian besar wanita luar sana untuk kembali bekerja. Saya suka nak menyebut dalam bajet 2020 oleh mantan Menteri Kewangan dalam bajet 2020 yang dibetulkan oleh mantan Menteri Kewangan, dia memperkenalkan satu skim #wanita kerja, kalau tak silap saya, yang disasarkan pada wanita berumur 30 hingga 50 tahun. Macam saya sebut tadi, di Malaysia ni dia punya graf, bila wanita dia naik bekerja, dia keluar daripada sektor pekerjaan, kita tak ada graf baru. Kita tak ada graf yang menunjukkan wanita tu balik semula kepada dalam sektor pekerjaan. So kita punya ni berbentuk orang kata berbentuk satu loop sajalah. Negara lain dia ada 2 loop kan. So dia cadangkan pada masa tersebut supaya mana-mana majikan yang mengambil balik wanita yang untuk bekerja tu, ia akan dapat apa orang kata insentif sebanyak 300, dan wanita yang kembali bekerja tu pula akan dapat 500 bulan sebagai insentif yang dah berhenti tu. So dapat pengecualian cukai. Saya rasa skim-skim macam ni menunjukkan sokongan kerajaan kepada wanita dan juga menggalakkan wanita untuk kembali bekerja. Cuma setakat mana skim ini sampai kepada wanita, kumpulan sasaran itu wanita. So ini kita kena fikir, itu kita sebutkan tu mekanisme untuk membantu dari segi promosi skim-skim yang wujud dalam sistem kerajaan kita, sejauh mana ia sebenarnya dicapai oleh golongan wanita. Yang kedua, bila kita sebut tentang reskilling wanita ni, satu lagi saya rasa yang disebut oleh Perdana Menteri ke-10 tentang melalui PERKESO, kerjasama dengan Kementerian Sumber Manusia itu, yang menyediakan peruntukan sebanyak 42 juta untuk satu program bina kerjaya. Ini kita boleh orang kata perkemaskan, kita boleh promosikan, terutamanya untuk pekerja tidak formal. Ini fokusnya kepada pekerja tidak formal, sebab kita nak pastikan wanita ni bukan saja dia boleh menikmati program sedia ada,
dia ada akses kepada ni dan juga peluang mereka tu bagaimana. So ini antara langkah yang diusahakan oleh kerajaan yang memberi latihan, memberi peluang kepada individu untuk menambah, individu terutamanya wanita untuk menambah apa orang kata ataupun meningkatkan kemahiran mereka. Saya rasa melalui ada beberapa latihan yang disebut macam latihan profesional, latihan micro credentials. Ini adalah antara apa orang kata bentuk sokongan yang diberikan oleh kerajaan. Kita tidak hanya, kita nak ajak balik wanita tu masuk dan nak kekalkan mereka dan nak galakkan mereka kembali, kita perlu sediakan apa orang kata platform yang mesra kepada wanita tu. Platform tu dah tersedia daripada pihak kerajaan. Dan buat apa next? Next kita platform yang disediakan tu, pengisian kepada platform tu. Bentuk latihan yang bagaimana? Sekarang kita bercakap tentang AI, tentang pendigitalan. Okay? Dulu kita bercakap tentang teknologi kan, bagaimana dari satu segi teknologi itu menyebabkan wanita itu terpinggir dan terutama dalam sektor pekerjaan industri, perkilangan kan, menggunakan mesin jadi wanita terpinggir. Sekarang kita bercakap tentang pendigitalan yang orang kata gender neutral. Maksudnya selagi you ada kemahiran, lelaki atau wanita, you boleh melakukan kerja-kerja berkaitan dengan pendigitalan tersebut. Dengan AI dan sebagainya. So ini adalah peluang yang besar dan kerajaan perlu tap kepada ruang ini. Sediakan latihan yang boleh yang menggalakkan wanita untuk menyertai dan meningkatkan kemahiran mereka. Sebab itulah dalam jangka masa panjang ni kita akan menuju ke 4IR dan sebagainya. Itu ialah yang diperlukan pada masa sekarang. So latihan yang diberikan hendaklah bersesuaian. Okay? Macam mana nak meniaga dalam online. Kita kata ni dah 2-3 tahun dah isu tentang online businesses ni. Tapi itu kata kita yang terdedah kepada perubahan ini. Bagaimana dengan wanita-wanita di Sarawak misalnya yang ada isu internet kan. Apa pendedahan yang mereka dapat, apa program yang tersedia ada, setakat mana akses mereka dan peluang mereka itu. Ini juga kerajaan perlu peka. Ini kena ambil kira dah dalam bajet. Sebab itu gender responsive budgeting sangat-sangat penting bila menyediakan belanjawan untuk masyarakat kita, untuk negara kita. Sudah tentu seperti yang doktor kata, kita perlu akses, bukan sahaja akses kepada pekerjaan tapi akses kepada knowledge untuk kita boleh cakap kembang setara dengan kaum lelaki. Tapi seperti yang doktor ada katakan tadi bahawa kerjasama Kementerian Oleh Semua Manusia untuk meneliti aspek-aspek yang perlu diberi tumpuan dalam melaksanakan inisiatif ini. Tetapi bagaimana pula kita bercakap mengenai kerajaan dan kerjasama kementerian-kementerian yang boleh berkolaborasi untuk cipta inisiatif dan sokongan yang berkesan untuk menyokong wanita kembali bekerja. Mungkin kita boleh cakap kerana kita tahu contoh cadangan seperti wanita untuk kembali bekerja, syarikat itu menawarkan untuk menyediakan taska. Tapi apabila kita bercakap mengenai menyediakan taska, syarikat tu harus mengetahui apa yang diperlukan oleh golongan wanita itu dan anak mereka. Jadi sudah tentu apabila untuk menyediakan taska di tempat kerja, kita tahu perlu kerjasama bukan hanya daripada satu kementerian saja. Perlu Kementerian Semua Manusia, Kementerian Wanita. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan bagaimanakah kerjasama yang kita dapat lihat untuk kita lihat inisiatif bersepadu dan strategi kolaborasi antara kerajaan dan juga kementerian-kementerian untuk mengatasi rintangan yang dihadapi oleh wanita yang ingin kembali ke medan pekerjaan. Okey, baik Nina. Ini pandangan saya dan saya kira pandangan ini ada asasnya. Bila kita bercakap tentang pelibatan wanita, bila kita bercakap tentang hak wanita untuk mencapai kesamaan dari segi akses, dari segi peluang dalam konteks hari ini pekerjaan, kita kena balik pada asas kenapa wanita itu tidak mendapat peluang akses dan sama. Okey, satu. Yang kedua, bila kita bercakap tentang kolaborasi antara kementerian-kementerian yang sedia, kita kena ingat isu wanita dan pekerjaan bukan milik Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat sahaja. Janganlah semuanya bila berkaitan ni lambatkan kepada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Kementerian Keluarga, Wanita dan Masyarakat ni dijaga daripada dalam perut wanita ni sampai taska, sampai berkahwin kan. Orang tua, okey you habis dia jaga. So ini yang sebut bebanan wanita lah kan. Bukan sahaja individu wanita bebanan. Kementerian tu pun banyak beban dia. So yang penting nak cakap isu wanita bukan milik Kementerian Pembangunan Wanita saja. Setiap kementerian lain perlu faham ni bahawa isu ini adalah isu bersama. Kita sejahterakan wanita, kita perkasakan wanita, maka
pembangunan semua mereka dalam sektor-sektor lain yang dijaga oleh kementerian-kementerian lain juga akan lebih baik dan semakin meningkat. So kalau kita bercakap tentang isu penyediaan taska contohnya, okay, political will daripada kementerian-kementerian lain itu perlu ada lah. Tak kira dalam kementerian mana pun perlu ada. Bila you ada pemikiran bahawa ini adalah isu bersama, maka tanpa orang kata program dan aktiviti yang disediakan itu akan mengambil kira keperluan wanita ataupun golongan yang sentiasa dipinggirkan ni dalam program dan juga aktiviti yang mereka jalankan. Saya suka nak menyebut langkah kerajaan melantik gender focal team dan gender focal points di setiap kementerian yang ada selama 44 orang tu sangat-sangat tepat dan bagus kerana mereka itu boleh orang kata monitor, boleh mengidentifikasi strategi, perancangan yang bersesuaian kepada wanita di kementerian masing-masing. Maksudnya bukan di kementerian wanita saja, kementerian masing-masing. Apa yang bersesuai kalau kita bercakap tentang pemerdagangan manusia contohnya kan. Apa kementerian yang boleh lakukan untuk menangani isu pemerdagangan manusia yang terutamanya dari segi jumlah dia lebih ramai wanita. Okey. Penyedotan manusia, penyedotan wanita contohnya. So ini yang boleh diusahakan oleh setiap kementerian melalui gender focal team dan gender focal points. Saya rasa wujudnya gender focal teams itu adalah satu langkah yang bijak untuk memastikan setiap kementerian ini boleh berkolaborasi. Dan saya kira bila adanya pindaan kepada apa orang kata Baik. Atah Kerja, Atah Kerja. 1955 itu. Itu adalah menunjukkan kerjasama lah. Mereka memandang berat tentang kekangan yang dihadapi oleh wanita. Pengenalan ke pelaksanaan akta gangguan seksual, bukan dalam ruang lingkup wanita di Kementerian Wanita saja, tapi juga untuk wanita yang bekerja dan perlu diambil berat oleh kementerian-kementerian lain. Baik, seperti yang Doktor kata, isu ini adalah isu bersama dan kita harus beri tumpuan dan fokus, kita boleh cakap penghargaan, iaitu peranan wanita bukan sahaja memasak, menjaga anak, menjaga keluarga, tapi mereka mampu memberi sumbangan kepada ekonomi, tapi kita perlu kerjasama setiap pihak, bukan hanya pada wanita tetapi pada kaum lelaki juga, sehinggalah daripada peringkat bawah sehingga peringkat kepimpinan. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada tamu kita iaitu Dr. Zairini Azmi, Pensyarah Kanan Pusat Penyelidikan Wanita dan Gender Kanita USM, dan semua perkongsian ini akan kami rangkumkan dalam astrawani.com dan semua platform digital Astrawani. Sekian saja Pantau Belanjawan pada kali ini. Saya Nina Rozman. Salam hormat.